Apa pembangkang punya hujah, tuan-tuan? Apa hujah terbaik pembangkang? Tak ada. Sebaliknya, dia bermain dengan apa? Dia bermain dengan sentimen agama. Akhirnya hari ni, tuan-tuan, semalam saya bercakap tentang ekonomi lah, keadaan ekonomi kita dan sebagainya, dan saya kata kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menyelamatkan negara kita. Dan saya kata perkara yang paling kita nak kena betulkan dalam negara kita adalah perkara yang fundamental. Perkara yang fundamental. Apa dia perkara yang fundamental? Saya sebut tentang hutang negara, tapi saya nak sentuh tentang benda ni, tuan-tuan. Hari ni saya bentangkan dalam minggu lepas kot. Perkara fundamental untuk kita nak kukuhkan pelaburan luar negara yang kukuh, credit score AAA, foreign exchange, tetapi satu lagi current account surplus. Bajet kita hendaklah surplus, bukan defisit. Singapura dia jadi sebuah negara yang kukuh kerana dia mempunyai antara lain belanjawan yang sangat berhemah. Jadi kita akan tengok. Tapi saya nak bawa kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hutang membengkak, anak-anak tidak mampu bayar. Anwar, fokus kerajaan untuk menurunkan defisit fiskal dalam Benjalawan 2024 adalah untuk meningkatkan keyakinan pelabur serta memacu pertumbuhan ekonomi, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kita terus dengan defisit yang membengkak, orang yang ingin melabur tidak yakin ini negara diurus oleh barisan pemimpin politik atau pengurusan kerajaan yang tidak bertanggungjawab, katanya. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita nak bercakap tentang negara maju, kita nak bercakap tentang negara yang mula membangun dan sebagainya, kita kena mula dah bercakap persoalan ataupun kaedah bagaimana untuk memastikan negara kita ni jadi sebuah negara yang hutang dia mula menurun. Semalam saya dah bentangkan, hutang mula menurun. Kita kena pastikan bahawa negara kita dari segi perbelanjaan, bajet kita kena surplus. Saya comparekan bajet Malaysia dengan bajet Singapura. Kita tengok. Ini adalah bajet Singapura for the last 25 years. Daripada tahun 2000, 1999, 98, 99, 2000, sehinggalah tahun 2009, kemudian naik sehingga 2014, surplus. Adalah dia defisit, tapi negatif 0.5, negatif 1.2. Cuma tahun 2020 dia negatif 10 sebab masa tu COVID. Dia berbelanja banyak untuk selamatkan negara dia pada waktu itu. Tetapi kalau kita tengok, majoriti dia adalah surplus, ataupun kalau defisit tak banyak. Kita compare kat negara kita, tuan-tuan. Kita compare kat negara kita untuk the last 25 years. Ini carta 25 tahun. Tuan-tuan tengok kat mana surplus dia. Kita compare, tuan-tuan. Pick a country, Singapore. Kita compare dengan Singapore. Oh, boleh compare tak? Pick indicator. Apa ni? Government budget. Okay. Government budget. Okay. Sama budget ni. Yep. Tuan-tuan nampak sendiri Ini positif sebelah sini. Kita negatif, tuan-tuan. Sebab dia tak ada nak compare kat atas tu. So, kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat passionate dalam nak memastikan defisit kita makin better and we're going to surplus? Ni sebab dia. Ni tuan-tuan tengok, kan saya kata semalam 3 tahun Datuk Seri Anwar lakukan untuk memastikan negara kita defisit pada tahun 1991 waktu dia jadi Menteri Keuangan. Akhirnya pada tahun 1993 negara kita melihat buat kali pertamanya kita defisit. Nah, kenapa ini penting, tuan-tuan? Kita tengok pula pada carta rating kita, Malaysia rating kita. So ini adalah Malaysia rating. Malaysia rating untuk apa? Antara lain yang kita gunakan rating ini untuk menentukan interest bila kita buat pinjaman, bila kita defisit. Maksudnya, apa itu defisit? Bila kita belanja lebih daripada pendapatan, kat mana kita dapat duit? Kita kena buat pinjaman. Kita kena buat pinjaman. So pinjaman itu ada interest, ada riba dia kat situ. So interest itu ditentukan tinggi atau rendah berdasarkan kepada rating kita.
Tuan-tuan tengok, pada tahun Oktober 1993, 89 rating kita A-. 1990 A-. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan tahun 91 A. Dia naik daripada A- jadi A. 92 A. Tahun 93 kita jadi A+, 94 A+, Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. 96 A+, 97 A+. Kemudian berlaku krisis ekonomi, kita jadi B negatif. Akhirnya dia naik lagi B positif. Ini berdasarkan kepada Malaysian Rating History. Dan akhirnya pada tahun 2022 kita menjadi A- balik, sebagaimana zaman Mahathir menjadi Menteri Keuangan. Ini Mahathir masa mula-mula sebelum Anwar jadi Menteri Keuangan. Bila dia take over, dia naik balik jadi positif A, dan akhirnya jadi A+. Ini zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. Now tuan-tuan, bila pembangkang bercakap soal ini, dia bercakap soal, dia bukan cakap soal data-data ni tuan-tuan, dia cakap soal benda-benda yang tak relevan pun dengan benda ni. Fitnah, tuduh orang liwat dan sebagainya. Ini benda yang dia mainkan. Dia tak tengok data ni. Jadi baiklah penonton-penonton saya ni orang yang bijak data. Dan kenapa Datuk Seri Anwar boleh selamatkan negara kita? Kita pernah A- pada zaman Mahathir Daim jadi Perdana Menteri Keuangan. Kini, dan tahun 90 daripada A- bila Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan, dia naikkan sehingga menjadi A+. A- selama 3 tahun berturut-turut sebelum beliau dijatuhkan. Sekarang ini kita A- sekali lagi. Saya nak tanya tuan-tuan, confident ke tidak Datuk Seri Anwar Ibrahim ni boleh selamatkan negara kita sekali lagi? Dan kita nak selamatkan negara kita, kita tak boleh masa 1 tahun. Dia kena 1 penggal minimum, 2 penggal cantik. Minimum 1 penggal, 2 penggal dia cantik. Baru kita boleh selamatkan negara kita. Otherwise, kita akan menghadapi defisit yang membengkak. Dia tuan-tuan, bila kita tengok defisit ni, perbelanjaan lebih daripada pendapatan, tuan-tuan nak dapat daripada mana? Tuan-tuan dekat rumah kan, contoh kita ada gaji kita RM10,000 setiap bulan. Bulan depan orang rumah kita kata, bang, kita pergi holiday bang, jom. Kita mana ada simpanan untuk holiday? Berapa belanja nak pergi holiday ni? Tak banyak lah, dalam RM25,000. RM25,000 kita tolak bajet makan, minum dengan belanja semua, saya ada balance dalam RM3,000. Kalau kita nak pergi holiday RM25,000, tolak RM3,000, RM22,000 tu defisit. Kita nak dapat daripada mana? Tak apalah, kita buat pinjaman bank lah. Itu maksud defisit tu. Itu contoh. So bila defisit tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, bulan seterusnya, orang rumah kita ataupun kita pun nak berbelanja lebih, nak modify kereta pula, tak cukup bajet, pinjam lagi. Bulan seterusnya pinjam lagi, hutang kita makin bertambah. Sama juga negara kita, bila defisit tiap-tiap tahun, apa yang berlaku? Kita kena buat pinjaman. Bila pinjaman kita buat dengan rating kita yang teruk, hutang kita tahun ini saja, tahun depan, untuk bayar interest, bunga, bayar bunga saja 46 bilion tuan-tuan. Saya nak put into perspective, 46 bilion bayar interest, belum bayar pokok. Ini bayar bunga je. Bayar bunga, belum bayar principal. 46 bilion tu boleh bagi duit kepada Kelantan 46 tahun. Kalau kita bagi Kelantan 1 bilion setahun, which we are giving right now, 1 bilion setahun, kita boleh bagi Kelantan 46 tahun tuan-tuan. Untuk tahun depan je punya interest. 46 tahun kita boleh bagi Kelantan. Itu perumpamaan bayar bunga je, belum bayar pokok. Itu baru bayar bunganya. Pokok belum selesai. Pokok tak beranjak, bunga nak settle. Gila kita tuan-tuan. And that is why bila tuan-tuan tanya kenapa negara kita teruk, kenapa barang makin mahal, kenapa itu, kenapa ini, sebab dia. Inilah benda yang kita warisi selama ini. Ini benda yang kita warisi, yang kita nak kena selesaikan. Dan Alhamdulillah doa kita ni dah termakbul. Allah turunkan dan menangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam keadaan yang betul-betul kita memerlukan beliau. Dan dalam masa yang sama, God is great tuan-tuan. Apa kata UMNO? Bajet 1.9 bilion. Bukti DAP bukan ancaman pada Islam. Ashraf Wajdi kata. Antara tuduhan yang sering diulang-ulang terhadap pentadbiran Anwar Ibrahim ialah kehadiran DAP mendatangkan ancaman Islam dan orang Melayu.
Pembangkang termasuk bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad mendakwa pengurusi PH tunduk kepada DAP kerana parti itu mempunyai bilangan kerusi parlimen terbanyak. Bagaimanapun, Sosial Agama UMNO Ashraf Wajudi menegaskan dakwaan tersebut tidak benar berdasarkan peruntukan 1.9 bilion Syiah Islam di bawah perbelanjawan 2024. Dia kata ini adalah lebih baik daripada tahun 2023, 1.5 bilion. Anwar Ibrahim juga bagi 1.5 bilion. Sekarang 1.9 bilion. Yang itu saja 3.4 bilion tuan-tuan dalam tempoh 2 tahun. 2 bajet. Jelas membuktikan dakwaan Islam semakin terancam dan diabaikan oleh Kerajaan Perpaduan Gabungan 18 parti politik hanya kerana ada DAP adalah jelas fitnah, katanya. Tuan-tuan, itu saya kata tadi, bila saya bawa numbers, saya bawa carta, saya bawa data, itu present pula dengan bajet dan sebagainya. Apa pembangkang punya hujah, tuan-tuan? Apa hujah terbaik pembangkang? Tak ada. Sebaliknya, dia bermain dengan apa? Dia bermain dengan sentimen agama. Dia bermain dengan sentimen agama.